Satu paket satu kali. Nak simpan buat apa? Pergi pakai Essence lah. Dalam menggunakan skincare produk, bukan saja kita kena pilih bahan yang betul, kita kena pakai dengan betul. Jadi dalam video ini saya nak memperbetulkan beberapa skincare mistakes yang orang selalu buat, sebab selalunya tengok orang di dalam social media lakukan dan mereka anggap benda tu betul, atau pernah dengar orang kata dia buat begitu dan menjadi, tapi sebenarnya cara itu tidak selamat atau tidak betul. Kita nak bincangkan dalam video kali ini. Antara bendanya adalah, contoh ya, kalau lepas anda pakai sheet mask tu ada lebihan essence dekat dalam packaging tu, kita simpan untuk pakai lain kali, boleh ke tidak? Ataupun bila kita pakai serum yang botol dia punya dropper tu, yang bahagian yang di mana kita picit dan keluarkan serum itu, kita titis berdekatan dengan kulit wajah seperti dalam iklan-iklan serum itu, boleh ke tidak? Dan ada 3 lagi yang kita akan bincangkan dalam video kali ini. Hi glowy girls, hi glowy guys. Yes, kita nak bincang dalam video ni tentang tabiat-tabiat ada di dalam yang ada dalam skincare, penjagaan kulit. Tabiat atau cara penggunaan produk atau bahan yang sebenarnya tidak betul tetapi dianggap betul hanya kerana ramai orang lain yang buat. Saya nak pergi terus pada topik. Kita mulakan dengan yang pertama, boleh atau tidak menyimpan essence, lebihan essence daripada sheet mask yang telah kita buka packagingnya di dalam botol dan dispraykan ke wajah. Itu yang pertama nak bincang. Saya punya jawapan dia tidak boleh. Kenapa? Number 1, ada sebab sheet mask tu dibuat dalam single packaging. Sebab dia adalah untuk single usage. Yes, it is for single usage. Dalam pembuatan produk akan ada bahan-bahan tertentu yang ditambah untuk menjaga kualiti produk tersebut. Dan bahan-bahan ini selain daripada bahan-bahan yang kita biasa nampak untuk kulit, ada juga bahan yang bersifat pengawet. Ya, so bukan pengawet ni bukan benda yang tak baik ya. Kalau tak letak pengawet, produk kita boleh dicemari dengan mikrob yang boleh merosakkan kualiti produk, menyebabkan kulapuk. Kulapuk ni dia mold, menyebabkan tumbuhnya yeast. Kalau kita pakai lagi teruk muka kita. So kalau sheet mask dia memang single usage. Once you open it, use the sheet mask. Kalau ada lebihan essence atau serum di dalamnya itu, di dalam packaging itu, jangan disimpan kerana kita dah buka, kita dah dedahkan bahan itu dengan udara, suhu yang berbeza dan mikrob yang ada di dalam persekitaran. So apa kita nak buat? Jangan simpan dalam botol. Sebaliknya anda kalau tak nak membazir, boleh tuang dekat tapak tangan, boleh sapu di kawasan badan yang lain macam ala-ala body lotion begitu. Itu cara lebih baik. Jangan simpan. Kenapa nak simpan? Kalau ia pun nak sangat pakai essence, pergi beli essence satu botol. Yang memang dalam satu botol. Kenapa nak simpan lebihan-lebihan tu? Okay? Remember, sheet mask is single usage. Tabiat kedua adalah menggunakan dropper. Yang biasa kita tengok essence dengan serum ada dropper, serum terutamanya, berdekatan ataupun bersentuhan dengan kulit wajah gitu-gitu lagi. Kau ingat ni iklan? Ya, secara asas je dalam semua produk memang akan ada bahan pengawet. Ya, sama ada bahan pengawet itu adalah bentuk organik ataupun sintetik, dia terpulang apa yang digunakan, kita tak bincang ke situ. Tapi bahan pengawet tidak menyebabkan masalah kulit ya, melainkan kalau kulit anda ni memang sensitif. Itu disclaimer sikit kat situ. Tak ada masalah, bahan pengawet adalah benda yang bagus kerana dia membantu mengekalkan kualiti dan keberkesanan bahan dalam produk. Tanpa bahan pengawet, jangka hayat produk jadi pendek, ia mudah tercemar. Jadi bila satu produk ni ada bahan pengawet, kita kena jaga bahan pengawet dan kerana menjaga bahan pengawet itu juga bermakna menjaga kualiti produk. So salah satu perkara yang boleh mencemarkan kualiti produk dan menjejaskan kualiti bahan pengawet yang menjaga kualiti produk adalah apabila kita buka serum, kita buat titis-titis tu, kita ambil dropper tu, tersentuh dengan kulit. Okay? Dan jangan tengok benda tu berlaku sekali saja. Aktiviti ni kita buat banyak kali. Kita letak dropper, letak pagi, petang kita buat sekali ataupun malam. Esok kita ulang-ulang lagi kali. So dalam tempoh penggunaan satu botol produk itu,
ada kemungkinan yang sangat besar produk itu mengalami pencemaran akibat sentuhan tadi ya dengan kulit kita tu, dan juga pencemaran juga akibat cara produk itu disimpan setelah dia terdedah, lepas tu kita simpan balik kat dalam tu. Pencemaran lah. Pencemaran ni contamination of produk yang menyebabkan bahan yang bersifat pengawet tadi tidak mampu lagi menjaga kualiti produk tersebut. Tak cukup dah. So, cara guna benda yang ada dropper ni senang sahaja, ya. Bila kita buka daripada botol, titiskan dekat tangan. Titis, one drop, pop. Kemudian simpan dulu, tutup dulu, pakai. Dan kita kena ingat kuantiti. 1 drop untuk 1 muka sepatutnya. Kalau perlu 2, buatlah 2 drop. Buat 1 kali, buat 2 kali. Kita kena perhatikan kuantiti ni masa kita first time pakai. So masa first time pakai kita dah alert dah. Oh, dropper ni mungkin pendek sikit atau saiz dia kecil sikit, kena buat 2 kali baru cukup 1 muka. So next time kita buat terus 2 kali. So tutup terus. So bukan setakat bahan pengawet, udara, oksigen ni semua ni yang luar ni ya. Bakteria pun ada wujud dalam udara tau, mikroorganisma ni boleh menjejaskan produk yang dibiar terbuka lama itu juga. Okay? So don't drop the products using the dropper and let the dropper touch your skin. Do not do that. Ya, bukan model serum, jangan buat. Ketiga, memakai clay mask dalam tempoh yang terlalu lama sampai menyebabkan clay mask tu kering, sampai muka jadi kejong dengan clay mask kat muka tu, sampai jadi macam mami. Macam tu, bukan mami monster, mami mumia yang dalam piramid tu. Keras. Ini satu kesalahan yang bagi saya very damaging to your skin. The reason is clay mask, fungsi dia salah satu yang paling terkenal adalah dia boleh suck out all the oil from your skin, dan ia berguna terutamanya jenis clay ni, clay mask ni berguna kepada mereka yang mengalami minyak berlebihan, jenis kulit yang ada banyak minyak berlebihan. Tapi walaupun kebaikan dia itu ada, kita kena faham tempoh penggunaannya pun kita kena tahu. So kita tengok produk, kalau di situ tulis 10 minit, 10 minit, jangan biar sampai dia kering sepenuhnya, jangan biar. Ya, walaupun mungkin 10 minit tu dia masih ada kawasan yang macam agak-agak lembab, tak mengapa, boleh bilas. Sebabnya kalau terlampau kering dia akan take too much of your oil, sampaikan the natural oil on your face pun dia akan cleanse away. Juga dia boleh menyebabkan kelembapan pada kulit berkurangan dengan mendadak. Lagi-lagi kalau jenis orang yang lepas clay mask tu dia tak pergi pakai moisturizer, hydration, tak tingkatkan, lagilah kekeringan boleh berlaku pada kulit. So lama-kelamaan kalau ini berulang kan, apa yang berlaku adalah you are slowly but surely damaging your skin barrier. You do not want that to happen. So clay mask is good, but use it with caution. Use it with the right technique and in a right time frame. Okay? Okay, skincare mistake yang keempat ni, tabiat yang keempat ni, memang saya rasa anda ada di kalangan anda ni pernah buat. Ngaku cepat kalau siapa pernah buat. Iaitu tidur bersama dengan sheet mask. So pakai sheet mask, lepas tu dia relax, tidur terus. Ya. Pergilah set alarm tu, letaklah notification 10 minit ke 15 minit ikut packaging. Kenapa tidur bersama dengan sheet mask ni ataupun memakai sheet mask dalam tempoh terlalu lama berpanjangan sampai sheet mask tu kering, ya, adalah tidak bagus. Pertama, kulit kita ni tujuan memakai sheet mask adalah dalam proses 10 minit itu, sheet mask ni bertujuan menghalang esen-esen yang bagus tu daripada tersejat keluar. So kita tahan dia dengan satu lapisan bahan iaitu sheet tu, ya, yang mana kita pakai, dia menyebabkan high possibility lebih banyak essence pada sheet mask untuk sampai ke kulit daripada tersejat. Itu tujuan dia. Sebenarnya sheet mask dengan essence sama, bahan dia sama, both of it adalah essence. But sheet mask, we use a sheet so that we can reduce the amount of the ingredient to evaporate. Instead of evaporate, we want it to soak inside the skin, masuk ke dalam kulit, diserap oleh kulit. Tapi ada tempoh dia, sebab secara semula jadi kulit tidak boleh dihalang oleh apa-apa benda dekat muka. So kalau halang, dia boleh menjejaskan perkara yang semula jadi berlaku dekat atas kulit. Ada banyak perkara semula jadi berlaku atas kulit. TWL adalah perkara semula jadi, berlebihan je tak bagus. Desquamation ataupun pelepasan sel kulit mati adalah perkara semula jadi. So kalau kita halang, kita telah menjejaskan perkara semula jadi yang berlaku di atas kulit. Lagi satu, memang sheet mask tidak diciptakan untuk tidur bersama dengannya. Memang tak. Sebab tu kat label tu dia tulis 10 minit or 15 minit or maybe paling panjang 20 minit, kena tanggalkan. Kalau dia dah benarkan tidur dah lama, dia tulis please sleep with this. You don't do that. It will damage your skin instead of membantu kulit. Salah satu yang mungkin boleh terjadi adalah
clogging. Sebab kita halang kulit itu daripada melakukan proses yang sepatutnya dia lakukan. Kesalahan skincare yang kelima ini saya rasa saya tak pernah buat. Budak baik kan? Tapi ada orang mungkin pernah buat, iaitu ambil sunscreen atau pelindung suria campur dengan face oil, campur dengan foundation. Sebab apa? Sebab texture sunscreen tu pertama mungkin dia agak kering atau kesat. So bila campur dengan face oil ni, dia lebih pakai tu lebih rata, lebih lembap. Satu lagi adalah mungkin sunscreen itu ada white cast. White cast ni macam kesan putih-putih, especially kalau kita pakai physical sunscreen, yang mana bila campur dengan foundation, white cast tu akan kurang sedikit. So kenapa perkara ini kita tak suruh, kita tak galakkan, sangat larang lah bagi saya untuk lakukan. Pertama, texture sunscreen ataupun sunscreen yang kita pakai memang dicipta dengan tujuan untuk dilayerkan penggunaan, dipakai berlapis-lapis, bukan dicampurkan. That's why mematuhi arahan pada produk sangat penting, ya. Sebab kalau kita buat begitu, there are chances that what you are changing is the sifat sunscreen itu secara mikroskopik, benda yang kita tak nampak tapi berlaku, iaitu kita menyebabkan sifat emulsifier pada sunscreen itu pecah. Jadi dia tidak boleh melapisi ataupun diratakan pada kulit dengan baik dan menggagalkan usaha bahan di dalam sunscreen itu untuk protect kulit kita daripada UV light. Hanya kerana kita tak rasa dia cukup lembap, hanya kerana kita rasa macam ada banyak white cast, kita buat macam tu, sebenarnya kita telah mengurangkan kualiti sunscreen itu. Bagus ke tak bagus? Tak bagus. Nanti dia tak boleh membentuk macam kita panggil one layer of protecting film on top of the skin. So dia gagal membentuk begitu. Nampak macam dah terpakai tapi tak menjadi. So apa cara yang bagus? Sebaliknya adalah kalau nak pakai face oil, boleh pakai face oil sebelum sunscreen, selepas moisturizer. So pakai moisturizer, pakai face oil, pakai sunscreen, ya, insya-Allah akan jadi rata. Tapi jangan tunggu lama sangatlah. Bila nak tunggu, biar je, memang dia dah kering, tak rata lah. So you have to layer it one after another and get that very smooth effect on your skin. InsyaAllah, yang penting kelembapan tu kena ada dulu. Ataupun kalau siapa yang tak nak ada white cast, pakailah sunscreen tu, tak ada masalah. Foundation ke atas dia akan menutupi white cast tersebut. Dia kalau pakai bedak pun white cast tu boleh tutup. Tak ada masalah. White cast tu bukan isu yang besar. White cast means there is enough UV filter yang bersifat fizikal ni, sunscreen ni dekat dalam bahan kita dan berjaya diratakan pada kulit. It's a good sign actually. Ya, secara kosmetik tak best, tapi boleh kita atasi dengan memakai bedak ke, foundation ke, BB cream ke, banyaklah benda boleh pakai, tak cover yang risau sangat. Tapi jangan cuba ubah struktur sunscreen dengan buat campuran-campuran sendiri. Okey? Ada lagi tak tabiat-tabiat skincare yang anda perlukan saya untuk rungkaikan kepada anda supaya tidak lagi menjadi tanda tanya, boleh ke tak boleh, ya, supaya tidak lagi menjadi misteri. Betul ke tak betul? Dia macam tu. So boleh beritahu di ruang komen, kita cuba ambil daripada komen-komen ini untuk dijadikan konten tentang skincare mistake di masa akan datang. Okay, bye bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.